Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang Allah, kita sambung berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu cabang iman yang ke-14 dan yang cabang iman yang ke-15 dalam cabang-cabang iman yang ada 77 tu. Yang ke-14, kasihkan Nabi alaihissalam. Kasihkan Nabi alaihissalam adalah merupakan salah satu daripada cawangan iman. Iman hati nama dia. Iman hati. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang, bukan tak ada iman, tak sempurna, sehingga aku, yakni Nabi Muhammad alaihissalam, lebih dikasihinya daripada diri dia, daripada harta-hartanya dan orang ramai sekaliannya. Jadi bermakna, kalau tanda kita kasihkan Nabi, segala apa yang ada pada kita ke bawah. Harta kita ke bawah, diri kita ke bawah. Contoh, kalau Nabi suruh kita semayang, tanda kita sayangkan Nabi, diri kita khidmat untuk Nabi SAW, untuk Allah. Harta kita juga, tanda kita sayangkan Nabi melalui harta kita. Kita infakkan kepada jalan Allah, kita belanjakan pada jalan yang halal, jauhkan daripada jalan yang haram. Itu maknanya kita mengasihi Nabi SAW. Harta kita mengasihi Nabi SAW. Anak kita juga, kalau tanda kita kasihkan Nabi melalui anak kita ni mesti ikut cakap Nabi. 7 tahun suruh semayang, 10 tahun tak semayang pukul. Quran, khatamkan dia Quran. Silaturahim, kukuhkan dia antara adik-beradik. Beri dia sifat amanah, sifat tabligh, amanah, sedik, patonah,
sifat-sifat Nabi tanam kepada anak kita. Itu tanda kita sayangkan Nabi lebih daripada sayangkan anak kita. Mana kita sanggup curahkan apa yang ada pada anak kita ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang ramai ni sayang juga kita. Tapi kita sayangkan Nabi kita sayang lebih pada sayang orang ramai. Contoh, orang ramai mengajak kita sekian, tapi Nabi kata jangan buat. Itu tanda kita sayangkan Nabi. Walaupun orang ramai ni boleh beri kita apa-apa dunia sekalipun, tapi Nabi tak kasih, jangan. Itu contoh macam itulah. Kadang kita ni tak dapat pangkat. Satu orang ni perempuan, ustazah dululah, kawan baik saya. Dia tanya saya, "Ustaz, macam mana aku ni Ustaz? Aku ni jadi orang kuat YB. Tapi dia tak pakai tudung, dia suruh aku buka tudung, macam mana Ustaz?" Saya bacakan hadis ni. Kau sayangkan Nabi ke? Tanda kau sayangkan Nabi, mana orang ramai ni ke bawah semua. Mana yang Nabi suruh tutup. Dia suruh buka, jangan ikut. Kalau kau ikut, mana kau sayangkan dia lebih pada sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok akhirat tak jumpa Nabi. Jadi kita akhirat, tuan-tuan, yang tolong kita ni Allah, Rasulullah, ulama dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain daripada kita, baca Quran, sedekah, sembahyang dan amal-amal saleh yang kita buat. Itu saja. Itu dia. Tengok. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kasihkan atau memuliakan Nabi SAW seolah-olah kamu memuliakan Allah. Seolah-olah kamu memuliakan Allah. Kau muliakan Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah, seolah-olah engkau memuliakan Allah, mengikut kasih engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang datangkan Rasul, Allah suruh kita patuh kepada Rasul. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, Allah suruh Nabi cakap, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah kata, Muhammad, cakap dengan umat kau, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu semua kasihkan Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi, ikut apa yang aku sampaikan, ikut. Nanti balasan dia, yuhibbukumullah, Allah akan kasihkan kamu. Tanda kamu dapat kasihkan Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Begitu, tuan-tuan. Jadi pentaran kita, Nabi ni berat. Allah kita tak nampak. Man akramani faqad akramallah, kata Nabi. Siapa memuliakan aku, pasti dia telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang kalau dia bencikan satu hukum Nabi, mana dia bencikan Allah. Kalau dia bencikan Allah, Nabi pun dia tak sayang. Begitu juga para ulama dan ahli solah dan orang bertakwa berkata, kerana ulama waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama waris Nabi. Dia tak cakap ulama warasatul menteri, tak ada. Ulama waris Nabi. Kemudian disebut lagi, menzarahi mereka, berjabat tangan dan bersekudukan dengannya, semua mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi sebut, manzara aliman, siapa yang ziarah orang alim. Ziarah orang alim ni nak bagus dia pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram tu kita pergi rumah tok guru kita, pergi rumah orang alim, ziarah kubur-kubur, makam-makam orang alim. Dia pergi rumah cikgu, bawa buah anggur. Cikgu pula kata, aku tak boleh makan kecil manis. Dia yang makan habis depan cikgu. Patut dia jangan makan, jadikan sedekah lah. Beri orang lain. Ni ustaz, saya jadikan sedekah. Kalau ustaz tak nak, ustaz tak boleh makan. Ni tak, ustaz tak boleh makan. Tak boleh makan, saya makan lah. Saja je muka dia. Tak apalah, ni cerita je lah. Jadi Nabi kata, manzara aliman, siapa yang ziarah orang alim, faka'an nama zarani, seperti dia sayangkan aku. Siapa ziarah orang alim, sama ada ziarah menuntut ilmu ke, pergi rumah dia ke, ziarah kubur dia ke, faka'an nama zarani, seperti dia menziarahi aku.
Walaupun Nabi dah wafat, Nabi ada kat Madinah sana, kita ziarah orang alim, seolah-olah kita menziarah Nabi SAW. Satu. Yang kedua, man safaha aliman, siapa berjabat tangan, bersalaman dengan orang-orang alim, bukan artis, orang alim, faka'annama safahani, seolah-olah ia berjabat tangan dengan aku, kata Nabi. Kita tak dapat salam Nabi pun, tapi kita salam orang alim, insya-Allah. Nabi kata seolah-olah dia berjabat tangan dengan aku. Man jalasa aliman, siapa duduk dengan orang-orang alim, faka'annama jalasani fid dunya. Siapa duduk bersekedudukan dengan orang-orang alim, maka seolah-olah bersekedudukan dengan aku dalam dunia. Seolah-olah Nabi ada, seolah-olah kita sedudukkan dengan Nabi dalam dunia. Dan sesiapa wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah fil jannah, dan sesiapa yang bersedudukkan dengan aku di dalam dunia seperti berduduk bersama orang alim, nescaya aku dudukkan bersama-sama aku di syurga di hari kiamat. Aku dudukkan, kata Nabi, mana dijemput kita duduk dengan dia pada hari kiamat. Bukan senang nak dapat ajakan Nabi, tuan-tuan. Kita kahwin sebelah tak jemput pun kita moncong. Ini syurga, Nabi cari kita, Nabi jemput. Mana sepolan umat aku, mana malaikat kata tu dah, bawa dia kemari. Dulu dia ada ziarah aku, dulu dia duduk dengan aku. Bersama-sama dengan orang-orang alim, aku ada sana, kata Nabi, walaupun dia tak nampak aku. Mana dia ni? Malaikat kata sepolan. Jemput, ambil. Apa nak lagi, tuan-tuan? Ini tiket free punya. Tapi berapa orang yang faham ni? Berapa orang yang faham? Macam ni, berapa ramai yang datang belajar ni? Berapa ramai? Itulah, jadi kita kena doa lah sama-sama. Kalau orang faham, ada sini, Masya Allah, memang dia rapat, tuan-tuan. Dia rapat dengan orang agama ni. Salam tangan, duduk, Allahu Akbar, ziarah. Tetapi di waktu kebelakangan ini, setengah mereka tidak kasih dan tidak menghormati para alim ulama, bahkan dipersenda-sendakan, kata ulama ni. Ada orang persenda-persendakan ulama. Apa yang dipetuakan oleh alim ulama semuanya tidak sesuai dengan fikiran atau pendapat mereka. Bahkan dikatakan alim ulama tidak aktif, alim ulama tidak ada bunyi pendirian yang tegas, dan bermacam-macam lagi dilemparkan pada alim ulama. Tadi begitulah, tuan-tuan, satu hadis yang menunjukkan mulianya orang-orang yang hati dia telah dekat dengan ilmu, telah dekat dengan alim ulama. InsyaAllah dia ini mendapat ganjaran di dunia dan di hari akhirat. Baik. Oleh itu, sagia dan sudah sewajarnya lah bagi pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar agama, menghormati ulamanya, gurunya, supaya diberkati oleh Allah Ta'ala akan ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada mulut gurunya. Itu yang kita nak, keberkatan dia tu. Macam kita belajar dulu dengan guru agama, berkatnya kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh apa, Masya Allah. Sekalipun satu kalimah saja yang diterima daripadanya, guru tetap guru. Guru tetap guru, walaupun satu kalimah. Walaupun gurunya itu orang yang berkulit hitam, wajib dihormati akan dia. Sehingga macam itu sekalipun. Baik. Yang ke-15, memuliakan kebesaran Nabi SAW. Tadi memuliakan diri Nabi, ini memuliakan kebesaran Nabi SAW. Sebab itulah kalau orang sebut Nabi Muhammad SAW, kita kena salawat. Sallu alaihi sekurang-kurangnya. Betul ya. Sambut. Yang ke-15, memuliakan kebesaran Nabi alaihissalam. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan hendaklah kamu teguhkan dan hendaklah kamu muliakan
dan besarkan, takzimkan serta memelihara adab ketika menyebut dan mendengar nama Nabi. Ini kadang orang marhaban, orang selawat, kita isap ukuk. Ini majlis maulid, tuan-tuan tengoklah. Orang selawat berdiri, dia duduk kat tangga, kat tepi-tepi isap ukuk. Itu tak ada hormat tu. Minta maaf lah saya cakap. Kita dengar saja selawat. Dengar saja selawat. Kata lepas sembahyang ada selawat kan, sallallahu ala Muhammad. Walaupun tengah berdoa kabut berhenti, sambut sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tengah wirid berhenti, sambut. Lepas tu sambung balik. Itu Nabi. Memelihara adab ketika menyebut dan mendengar namanya. Dan hadis-hadisnya, macam saya baca hadis ni, dengar baik-baik. Di samping membanyakkan solawat dan salam ke atasnya. Saya dah terangkan tentang kelebihan solawat. Saya dah terangkan kepada tuan-tuan tentang kelebihan solawat. Jadi kita memuliakan Nabi SAW, tuan-tuan, ada 4 sebab. Malam kita ambil 1 saja. Ini hari saya sambung, insya-Allah sampai isyak habis. Pertama, kita memuliakan Nabi SAW dan kebesarannya kerana Allah Ta'ala dan Rasul dan malaikat memuliakan dia dengan salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, aku dan malaikat-malaikatku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang telah kau beriman, berselawatlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, kerana ada padanya contoh atau akhlak terbaik yang terpuji, yang dipuji oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan nak tengok akhlak Nabi ni baik tak baik, tuan-tuan tengok agama kita. Tuan-tuan dah hidup lama, dah. Ada tak satu daripada amal-amalan Islam, sama ada yang wajib atau yang sunat, yang menyusahkan kita? Ada tak agak-agak? Yang kita anggap tak sesuai, yang kita anggap tak pakai? Ada tak agak-agak? Dah lama, cuba cari satu saja ajaran Islam yang kita faham, yang kita tolak, kita tak boleh terima. Ada tak agak-agak? Kalau ada, cakap. Satu. Ada orang cakap saya main, dia kata tak boleh terima ustaz, tak adil. Orang laki-laki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin, tak boleh laki 4. Cuba laki 4, orang perempuan macam mana? Dia seorang, laki dia 4. Macam agak-agak. Fikirlah. Benda yang Tuhan dah buat, Nabi SAW itu memang sesuai punya. Tak ada kata tak sesuai. Walaupun dia tak ada dapat berlaki 4, tapi dia boleh dapat laki 10 kadang-kadang. Kahwin, mati, kahwin lain, kahwin janda, kahwin lagi, mati lagi, kahwin sampai 10 ada. Tak apa. Itu bolehlah. Tapi serentak 4 tak boleh. Begitu. Jadi Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada Rasulullah SAW itu contoh tauladan akhlak yang terbaik. Mesti terbaik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallah katsira. Jadi 3 syarat. Quran sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dia. Sesungguhnya ada pada Rasul itu contoh tauladan yang terbaik. Ini Allah cakap. Bagi siapa yang yakin ada pada Nabi contoh terbaik, 3 jenis orang. Tuan-tuan termasuk tak agak-agak? 3 jenis makhluk saja yang Allah sebut dalam Quran. Inilah orangnya yang yakin dengan Nabi ini ada contoh akhlak tauladan yang terbaik. 1, liman kana yarjullah,
Orang yang percaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita bawa ajaran yang lain daripada ajaran Islam, Allah tak terima. Sebab itu kita nak bertemu dengan Allah, kita yakin kita ada bertemu dengan Allah, kita tentu yakin contoh Nabi Muhammad lah yang terbaik. Hingga Nabi sebut, inna dina indallah il-Islam, agama yang baik di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menerima cara hidup yang lain daripada Islam, Allah tolak amalan tu, tak pakai. Allah tolak. Walaupun kita sembahyang zuhur 8 rakaat, Allah tolak. Itu bukan cara Islam. Kita pergi haji 10 kali dekat Turki sana pun tak boleh. Kita ikut cara Islam baru Allah terima. Jadi orang yang yakin ada pada Nabi alaihissalam ini contoh tauladan yang terbaik. Satu, liman kana, bagi sesiapa yarjullah, yang akan bertemu dengan Allah. Siapa yang yakin dia akan berjumpa Allah, berdepan dengan padang mahsyar pada hari kiamat besok, amalan yang Allah nak cek adalah amalan yang mengikut ajaran Nabi SAW. Kalau begitu, orang ni lah dia yakin yang ada pada Nabi contoh tauladan yang terbaik. Pertama, orang yang ada keyakinan akan bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan orang yang percaya dia ada hidup selepas mati. Kerana hidup selepas mati ni, lepas tu hidup balik, pindah di padang mahsyar, dibentang segala amal, ditimbang segala amal, kemudian dilalukan siratal mustaqim. Ini hari akhirat. Jadi orang yang ini saja, orang yang selamat, orang yang mengikut ajaran Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, besok ada satu hadis Nabi kata di hari akhirat besok ada satu telaga, nama dia Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Tuan-tuan dengar, telaga Kausar. Besok keluar daripada kubur masing-masing berkumpul minum air telaga Kausar mengikut gelas cawan masing-masing. Ada emas, ada perak, agak-agak ada tempurung. Tak kisah mengikut amal dia setinggi mana dengan Nabi alaihissalam. Tiba-tiba malaikat datang, bawa cebeti, bawa tongkat panas, bantai. Puk. Nabi kata, ya malaikati, wahai malaikat, limaza tadribuhum li'annahum ummati. Nabi sayangkan kita. Kenapa mu pukul dia biar dia minum? Biar dia minum. Dia tu umat aku. Nabi cakap macam itu. Lalu malaikat kata, ya Muhammad, ana a'lam wa anta la ta'lam. Aku tahu Muhammad, tapi engkau tak tahu sebenarnya. Kenapa kata Nabi? Ba'da mautika, selepas engkau mati, mereka berpaling daripada ajaran kau. Selepas engkau wafat, dia tak ikut lagi ajaran kau, dia berpaling. Itu ayat Quran yang saya bacakan semalam, minggu lepas, ayat 144. Wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu tuan-tuan. Jadi aku pukul ini, engkau tak tahu. Jadi orang muka tak malu, dunia tak nak ikut Nabi, akhirat nak minum bersama-sama umat Nabi, malaikat tahu. Malaikat bantai dengan kayu panas. Baru Nabi kata, halumma, buatlah. Kalau itunya, buatlah. Begitu kata Nabi, tuan-tuan. Kita nak macam itu. Begitulah. Jadi orang yang percaya pada hari akhirat, orang ini yang yakin ada pada Nabi contoh terbaik, dia tak nak ikut ajaran lain daripada ajaran Nabi SAW. Baru sesuai dia buat maulid Rasul. Dan yang ketiga, orang yang yakin ada pada Nabi contoh terbaik, wa zakarallaha katsira. Dalam hidup dia di dunia, dia banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak berterima kasih pada Allah,
yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang, 3 golongan manusia yang yakin ada pada Nabi contoh terbaik. Dia tak nak pilih contoh yang terlain melainkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan hadis. Siapa dia? Ulang balik. Pertama, orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah. 1. Tuan-tuan yakin tak? Yakin. Yang kedua, orang yang tahu ada hidup selepas mati, ada alam kubur, ada hari akhirat. Begitu tuan-tuan. Batu Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh sedekah, Nabi suruh silaturahim, jangan putuskan persaudaraan, al-qata'ur rahmi la yadkhuluna jannah, kata Nabi. Siapa yang memutuskan silaturahim tak masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kalau orang beriman macam mana Rasulullah? Dia tak tegur orang tapi dia beriman. Nabi kata lambat masuk surga. Bukan tak masuk, lambat masuk surga. Jadi kita jangan main-main tuan-tuan. Dan yang ketiga, orang yang hidup selalu memuliakan Allah, menyebut Allah banyak-banyak kerana berterima kasih kepada Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa memberi syafaat, memberi rahmat, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat pada Nabi alaihi salam. Ini yang kedua. Contoh terbaik. Sebab tu tak ada contoh yang terbaik tuan-tuan. Semua contoh-contoh Nabi alaihi salam. Cuba saya buat satu cerita. Satu masa Rasulullah ni dah wafat. Dah wafat tuan-tuan. Abu Bakar tanya anak dia Aisyah. Aisyah kan isteri Nabi. Ya Aisyah, engkau dah lama dengan suami kau. Ada tak amalan-amalan bapa engkau, amalan-amalan Rasulullah yang abah belum buat? Abu Bakar ni amalan Nabi semua dia buat. Jadi dia tanya, ada tak amalan-amalan abah sebelum dia mati yang kau tahu yang abah tak buat? Dia tanya. Faham Aisyah kata ada. Saya tak nampak abah buat. Apa dia? Tengok, kata dia, sebelum sampai masjid tu ada pondok kecil, rumah Yahudi buta. Yahudi buta. Tiap-tiap hari Rasulullah pergi singgah, mandikan Yahudi tu, cebokkan berak, mandi, lapkan badan, tukarkan baju. Yahudi ni buta, dia tak nampak. Lepas tu Nabi tinggalkan, pergi masjid. Balik masjid, Nabi bawa kurma, bawa tamar, bawa roti, suapkan dia, makan dengan cara Islam. Mulakan dengan kaki kanan. Kalau baju tu Nabi buka daripada tangan kiri, Nabi pakaikan tangan kanan. Nabi sikatkan rambut dia sebelah kanan dulu, kemudian baru ikutkan sunnah Nabi. Makan Nabi suap sikit, dah telan, baru Nabi tambah lagi air. Itu juga ada seteguk, tambah lagi, tak ada gogok-gogok, tak ada. Nabi ikut sunnah. Walaupun pada orang kafir, Nabi ikut sunnah buat Islam ni. Begitu. Sekarang Rasulullah dah mati. Abu Bakar kata, baiklah, biar aku buat. Aku nak ikut ajaran Nabi. Yahudi ni tak tahu Rasulullah dah wafat. Besok lusa Abu Bakar pun datang, pergi masjid singgah. Pegang Yahudi tu, mandikan. Tak cakap juga ni, mandikan, siang bukakan baju, gini-gini. Sehari 2 hari, lama-lama Yahudi ni berasa lah. Dia kata, engkau ni lain no lah. 2-3 hari ni layan aku lain tak macam 2-3 hari lepas. Hari lepas kau datang, kau salam aku, kau peluk aku. Ini tak pernah peluk lagi. Kau bukakan baju aku daripada tangan kiri, kau pakaikan pada tangan kanan, kau cebokkan aku, kemudian kau sabun badan aku, kau sikatkan aku belah kanan. Ini kau pakai sepak di mana-mana, kiri kanan atas bawah. Abu Bakar sengaja buat. Sengaja buat. Bukan dia tak nak buat, sengaja dia tengok dia buat. Abu Bakar, barulah Abu Bakar keluar suara. Kau kenal tak orang yang buat 2-3 hari yang lepas? Tak kenal. Kau dapat lihat? Tak lihat. Dia kata,
dia tu dah wafat. Dia dah wafat. Dia itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi itu, tuan-tuan. Begitu rupanya baiknya Islam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada orang kafir, si orang kafir itu menjerit sekuat-kuatnya, air dia mati dalam iman dan Islam. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Orang kafir Nabi layan macam itu. Dah isyak? Belum? Dah isyak belum? Dah azan? Dapat besok kita sambung lagi lah, tuan-tuan. Boleh jadi cukuplah sampai sini. Besok kita sambung 2 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita sambung lagi 2, tuan-tuan. Wallahu a'lam.